السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang ke-25 ini insyaAllah buka surat 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله
عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari serta mengamalkan ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma ruzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin, di Gaza dan di mana saja mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, kurniakan kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkan juga dosa-dosa orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Allahumma rzuq ahla Gaza an-nasr wal-fath. Allahumma rzuqhum an-nasr wal-fath. Allahumma rzuqhum an-nasr wal-fath. Ya Allah, kurniakanlah kepada ahli Gaza
bantuanmu dan kemenangan, kemerdekaan serta kemenangan mereka. Amin ya Allah. Baik ya. Ayat yang ke-25 berkaitan dengan bantuan Allah dalam seluruh peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat sebagai contoh kepada kita. Laqad nasara. Laqad ni dua kalimah sebenarnya. Lam dan qad. Jadi kalau kadang-kadang kita jumpa qad saja, kadang-kadang kita jumpa la dengan qad. Di sini la dengan qad. Dia alat ataupun satu kalimah, dua kalimah yang menyokong berita. Yang menyokong berita. Apa berita yang Allah sampai kepada kita? Iaitu nasarakumullah. Allah bantu kamu. Allahumma amin. Allah memberi satu berita yang kuat yang tidak boleh diingkari lagi bahawa nasarakumullah. Kat mana Allah tolong kamu? Fi mawatina katsirah. Di dalam peperangan. Mawatin ini mautin. Mautin ini tempat-tempat peperang. Mashhad dia panggil. Tempat-tempat yang boleh disaksi di perang Badar, Uhud dan sebagainya. Katsirah banyak. Wa yauma Hunaini. Maknanya laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah ni umumlah, tempat-tempat yang banyak. Secara khususnya wa yauma Hunain, dalam peperangan Hunain. Ini hak special. Allah bantu Nabi dan orang Islam. Masa ni orang Islam ramai. Id a'jabatkum kathratukum. Maknanya Allah bawa secara khusus. Dia pertama dia cerita mawatina katsirah. Banyak peperangan-peperangan yang dibantu Allah. Kemudian secara khususnya Allah nak cerita di sini bantuan Allah dalam perang Hunain. Dan sedikit penjelasan mengenai sifat dan sikap orang Islam yang kadang-kadang merugikan, iaitu id a'jabatkum. Maknanya Allah suruh ingat cerita ni. Id a'jabatkum kathratukum. Lepas perang Hunain ni berlaku di Hawazin. Hawazin ni ataupun Hunain ni berada di lembah, satu wadin dia panggil. Di lembah, kalau kita tengok hari ni di antara Mekah dengan Taif. Kalau orang pergi Mekah, dia pergi melawat ke Taif tu, dia naik dia panggil peluncur tu, atas bukit tu. Itu dia kawasan Hunain tu dan sekitarnya, antara Mekah dan Taif. Jadi isunya apa? Peperang Hunain ni isunya ialah a'jabatkum kasratukum. Kum ni orang Islam yang lepas berlaku pembukaan Mekah, kemenangan itu mereka lebih kurang 12,000 sehingga 16,000 menuju ke Hawazin, ke tempat ini untuk memerangi penduduk Hawazin yang bangkit untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki banyak harta yang harta rampasan perang ataupun harta yang mereka miliki. Dan Hawazin ni terkenal juga dengan orang yang bijak dalam memanah. Orang memanah Hawazin ni, bijak dalam memanah. Jadi berlakulah pertempuran yang hebat di Hunain. Tetapi satu sikap yang ditegur Allah di sini ialah a'jabatkum kathratukum.
kamu rasa bangga. A'jabat ni bangga. Apa ni? Ingatlah ketika a'jabat makna membanggakan kamu. A'jabat tu membanggakan kamu, kamu rasa banggalah. Apa yang membanggakan kamu? Kasratukum, kerana ramainya kamu. Ramai makna berbanding dengan musuh, orang Islam ramai. Kata Allah, falam tu'ni, tidak berguna, tidak bermanfaat. Tu'ni tidak berguna apa? Kasratukum tu. Kasratukum falam tu'ni, banyaknya bilang kamu tidak berguna, angkum bagi kamu. Angkum dari kamu makna bagi kamu lah. Syai'ah, sedikit pun. Bila ada nilai rasa bangga, kita ni ramai, kita ni rasa hebat, bangga itu juga menyebabkan orang kata bantuan Allah ataupun kekuatan tidak terjadi. Sebab apa, kekuatan Islam ini bukan kerana ramai, kerana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah. Wa daqat, daqat itu terasa sempit. Alaikum, ke atas kamu, al-ardu. Al-ardu tu fa'il. Daqat, sempit apa? Al-ardu. Wa daqat alaikum, sempit ke atas kamu bumi, bima rahubat, sedang dengan keluasan. Rahib, rahbun ya. Sebenarnya apa, Allah bagi keluasan, kamu rasa sempit. Puncanya kamu rasa sempit, rasa tertekan, sedangkan kamu ramai. Sepatutnya kamu rahubat, bumi ni jadi luas, jadi sempurna. Tapi rasa sempit. Rasa sempit ni makna rasa sebab tengok apa ni, tentera-tentera Islam ni asalnya ramai masa pergi perang Hunain. Tapi bila dia tengok musuh di Hawazin, tentera-tentera tu ramai yang hebat-hebat, yang memiliki ahli-ahli pemanah yang hebat-hebat, dia rasa daqat alaihimul ard, dia rasa takut pula. Rasa takut pula sebab dia pergi dengan satu kebanggaan, satu rasa hebat diri kerana bilangan banyak. Bukan pergi kerana apa ni semangat atas pertolongan Allah seperti dalam peperangan-peperangan yang sebelum ini. Dah jadi semangat lain. Semangat kerana kita ni ramai. Jadi dia akan jadi lain. Bila sampai dalam medan, dia jadi tak mampu melawan musuh. Apa tindakan bila dia rasa ni kalah ni, dia summa wallaitum, kemudian kamu semua wallaitum, berpaling, mudbirin, mudbir ini orang-orang yang lari, mudbirin, berpaling dan lari ke belakang. Katanya dalam perang ni umat Islam tak ramai. Daripada 12,000 tu hanya beberapa ribu saja, berapa dikatakan 300 orang je. 300 orang je disebut dalam Ibn Katsir, 300 orang je yang tak lari daripada tu kerana tengok musuh terlalu luar biasa dari sudut kecanggihan. Macam ni ya, kecanggihan. Kalau dulu pemanah, pasukan pemanah ni bahaya daripada jauh kan. Jadi dia orang bawa perang, bawa pedangnya. Jadi hak ni daripada jauh pemanah. Jadi takut, dia lari. Nah, sebab apa? Dia pergi berjuang tu pun dah salah dah. Pergi kerana bilangan yang ramai, rasa hebat. Tiba-tiba bertemu dengan musuh lebih hebat lagi. Bukan setakat bilangan, tetapi dengan kelengkapan yang hebat macam ini ya. Tapi apa yang berlaku selepas tu? Adakah orang Islam kalah dalam perang Hunain? Tak. Kata Allah dalam ayat 26,
thumma anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah turunkan. Ini pun sakinah pun daripada Allah direct, macam dalam majlis ni lah, kan? Tidak berkumpul mana-mana kaum di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah serta mempelajarinya, kecuali Allah turunkan tenang, kan? Allah turunkan tenang, seperti mana Allah turunkan tenang sakinah tahu, ketenangannya. Dia terjemah di sini ketenangan lah. Sakinah, ketenangan. Hu itu Allah. Thumma anzalallahu sakinatahu, ay sakinatallah. Tenang ni Allah kurnia rupanya. Sakinatullah. Kita tak boleh ambil, kita tak boleh reka cipta sakinah. Sakinatahu, sakinatullah. Kepada siapa Allah turun? Ala rasulihi, ke atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Wa alal mu'minin, dan ke atas orang-orang yang mukminin yang tidak mudbirin tu, yang tinggal lagi dalam 300 orang, bahkan bersama Nabi pada waktu tak ramai, beberapa orang saja. Tapi pentingnya Allah datangkan rasa tenang dalam hati Nabi dan hati orang-orang yang terbaki dalam perang Hunain itu. Lalu macam mana nak melawan musuh yang ahli pemanah yang hebat di Hawazin ni? Allah bantu. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah juga telah menurunkan tentera-tentera dari Allah, yakni malaikat, lam tarauha junudan, bala tentera yang ramai yang boleh mengatasi musuh. Lam tarauha, kamu tak nampak mereka. Wa adzabal ladina kafaru, dan Allah jugalah yang mengazab akan orang-orang yang mereka itu telah menjadi kufur. Wadzalika jazaa'ul kafirin, demikian itulah cara Allah nak hapus, nak balas orang-orang yang ingkar. Tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba tengok ayat 26 ni secara tertib. Apa yang Allah beri? Pertama, anzalallahu sakinatahu kepada ahli Gaza hari ini. Allah turun ketenangan dengan bilangan yang sedikit mereka. Yang kedua, sakinatahu ni, kalau zaman Nabi, zaman sekarang ialah kepada pimpinan-pimpinan. Wa alal mu'minin, kepada tentera-tentera. Kita kata. Wa anzala junudan. Yang kedua, junud. Allah turunkan bantuan-bantuan yang tidak dinampak oleh kita dan tidak dinampak oleh musuh-musuh. Dalam masa sama, wa'adzabal ladzi, itu kelebihan. Sakinah ke atas orang-orang beriman, kepada ketua dan orang beriman, kita kata hari ini, dan Allah bantu dengan tentera. Ini pasti berlaku. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah azabkan orang-orang yang kafir. Dan itulah sirah ataupun perjalanan hidup yang akan ditepuhi oleh setiap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan orang yang lari itu? Kan, orang yang lari itu, yang mudbirin dalam ayat 25 tu. Thumma wallaitum mudbirin, yang merasa bangga dengan ramai tetapi tidak ada sifat dan nilai harap kepada bantuan Allah. Thumma, ayat 27, thumma yatubullah. Yatubu di sini dengan makna Allah terima taubat. Maknanya orang tadi yang lari itu, sebahagian mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon Nabi supaya Nabi maafkan kesalahan mereka, dan supaya Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan mereka dengan sikap yang mereka tunjukkan, iaitu mudbirin, lari dalam medan perang itu. Apa yang Allah buat di sini? Tsumma yatubullahu,
Yatubullah di sini Allah menerima taubat. Sebab apa kita kata yatubu ni menerima, tidak bertaubat? Pertama, yatubullah, Allah terima taubat. Sebab ada ala tu. Kat mana ala? Ala man yasha. Kalau ilaman, mana Allah beri peluang untuk bertaubat. Kalau ala, Allah terima dah. Maknanya mereka dah bertaubat, dah insaf, dah sedar. Lalu dalam ayat ni Allah mengatakan yatubullah ala man yasha. Tapi antara yatubullah ala man yasha tu ada kalimah min ba'di zalika. Itu ditambah tu. Ditambah untuk menunjukkan orang-orang yang lari daripada medan perang dalam perang Hunain, sebahagian mereka yang bertaubat telah diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka lari daripada medan perang atas sebab-sebab yang mereka mungkin baru Islam pada waktu itu, tidak rasa seperti mana yang dirasai oleh orang-orang Muhajirin Ansar yang telah menjadi darah daging mereka peperangan. Hari ini kan kita tengok orang Gaza dah menjadi darah daging mereka peperangan. Mereka tak lari. Mereka mengharapkan syahid daripada Allah ataupun kemenangan. Dan sudah pasti Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang yang melakukan kesalahan, jika mereka sedar dan insaf atas kesilapan, wallahu ghafurun, Allah itu Maha Pengampun, Rahim, dan Maha memberi rahmat ataupun mengasih, menyayang terhadap mereka. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Habislah dalam isu ini. Isu ni kita boleh kait dengan ayat 23, 24 sebenarnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum. Cuma kata Ibnu Katsir, kata Sa'di, ayat 24 ni dikaitkan ayat hijrah. Ayat hijrah. Sebab sebahagian daripada orang-orang Mekah yang tidak berhijrah ke Madinah, sedangkan hijrah itu hijrah wajib, alasan yang mereka beri kerana mereka ada keluarga yang tidak boleh ditinggalkan, ada saudara-saudara, ada isteri atau isteri, dan ada perniagaan yang dalam proses untuk menjayakan dan macam-macam lah, dan ada tempat tinggal yang perlu dijaga. Lalu turun ayat 24 ni tentang jawapan Allah nak pastikan. Lalu Allah kata kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahu mereka, in kana aba'ukum, jika tok nenek kamu, wa abna'ukum, anak cucu kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, laki ke perempuan. Ikhwan ni laki perempuan, kira ikhwan lah. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu. Ashirah ni keluarga besar lah. Ashirah ni keluarga kaum kerabat. Wa amwal, dan harta-harta iqtaraftumuha, yang kamu kumpulkan. Yang kamu iqtaraf mana jamak tumuha, yang kamu kumpul itu. Harta yang banyak kamu nak tinggal tak boleh, tak boleh nak berhijrah, tak boleh nak berjihad. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan mana-mana perniagaan yang kamu takut kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan istana-istana tempat tinggal masakin yang kamu seronok. Ahabba, itu jawab dia. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ini kesan yang kita takut. Fatarabbasu, kata Allah, tunggulah. Fatarabbasu dengan mana fantazirun, tunggulah kamu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, dengan mana bi azabihi. Amrihi itu maknanya bi azabihi, dengan azab Allah. Wallahu la yahdil qauma al-fasiqin. Kita bimbang kalau kita ambil sikap menolak
apa yang ditentukan Allah dalam agama ini, Allah datangkan kepada kita dengan amrihi dengan azabnya. Dan yang kedua, kita dianggap fasik. Kita dianggap fasik. Kat mana kita ambil fasik? Wallahu la yahdi al-qaumal fasikin. Dalam isu ini digelar fasik. Dan yang ketiga, kita tidak diberi hidayah. La yahdi, tidak beri hidayah. Ada 3 masalah yang kita takut kalau kita tidak menegakkan agama Allah. Yang pertama, kita takut azab Allah datang kepada kita pada negara kita. Sebab itu kita kena jaga. Yang kedua, kita takut Allah tak tunjuk jalan benar pada kita. La yahdi. Yang ketiga, kita takut kita termasuk orang-orang yang digelar fasik, orang-orang yang fasik, orang yang tidak ada keyakinan kepada Allah SWT. Sebab itulah ayat 25 dikaitkan dengan perang Hunain. Kan? Perang Hunain ini ujian kepada orang-orang yang lari dalam atau orang yang tidak berhijrah. Mana orang tidak berhijrah ni dalam konteks selepas pembukaan Mekah dengan makna jihad, Mana kalau kita tidak turut serta dalam perjuangan agama Islam, maka kita ditakuti pertama didatangkan Allah azab. Yang kedua, kita takut kita tidak ditunjuk jalan benar pada diri kita. Ini takut. Kita ambil daripada wallahu la yahdi. Yang ketiga, kita takut kita termasuk orang fasik, orang yang fasik, orang yang Allah tak pakai kita. Fasik-fasik ni Allah tak pandang kita, Allah tak ambil kira pada kita. Ya Allah, malunya berjumpa Allah nanti, kamu aku tak kisah. Aku tidak nak bicara dengan kamu atas sebab kamu bersikap kamu lari dari medan perang dalam ayat 25 kan, wallaitum mudbiri, dan kamu tidak dibantu Allah. Padahal dalam ayat 26 dengan bilangan yang kecil melawan tentera-tentera Hawazin yang besar, yang lengkap, Allah beri ketenangan pada Nabi. Ketenangan itu datang daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi dan untuk orang beriman yang teguh mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar ketenangan, Allah datang dengan junudan lam tarauha. Bukan sekadar itu saja, wa'adzabal ladzina kafaru. Allah azab sendiri orang-orang yang kufur ingkar itu. Inilah satu nilai hidup yang Allah gambarkan kepada kita pada masa selepas pembukaan Mekah. Makna selepas pembukaan Mekah ni akan berlakulah bantuan-bantuan dalam zaman Nabi, lepas zaman Nabi, zaman Abu Bakar kan. Zaman Abu Bakar ada orang yang tak nak keluar zakat. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak nak keluar zakat. Zaman Sayyidina Umar buka Palestin pada Sayyidina Umar. Semangat itu datang daripada bukan kerana ramai, bukan kerana hebat, tapi kerana sakinah. Allah kurniakan ketenangan kepada para khulafa ar-rasyidin pada waktu itu. Ketenangan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pentingnya dalam ayat 26 ni, fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Allah akan turun ketenangan kepada kita. Jadi kunci nak dapat tenang muslimin-muslimat sekalian, kita berada di pagi-pagi ni. Dan kita mengharapkan Allah kurniakan ketenangan dan harapan kita kepada Allah sepenuhnya dalam apa jua peristiwa yang berlaku dalam kita. Jangan kita rasa oleh kerana musuh ramai, kita tak ramai, habis tak guna dah Malaysia. Tak boleh. Kita mesti yakin dan harap dengan bilangan Islam walaupun tak kuat, tak ramai, tapi mesti Allah bantu kita. Biarlah Allah beri as-sakinah kepada kita. Dan insya-Allah Allah bantu dengan cara yang kita tidak sedar dan kita tidak faham bagaimana Allah bantu. Yang penting teguh dan tenanglah dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduhan-tuduhan bermacam-macam kepada para ulama hari ini. Ada orang yang buat video-video macam-macam untuk tuduh ulama, tuduh apa. Makna benda ni berlaku pada zaman Nabi dan tidak mustahil berlaku
Bahkan dia ada satu perkara biasa berlaku kepada umat-umat yang menjaga agama Allah dengan seikhlas hati dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat ayat 27 je hari ini. Ayat ni ayat 28 ni kita tangguh pertemuan yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang yang beriman, kenalilah bahawa orang-orang yang syirik pada Allah itu adalah najis. Orang yang syirik pada Allah itu najis. Macam mana mereka dianggap najis ataupun najas ni najis lah. Kita pun sebut najis kan. Najis tu bukan najis hak kita nampak tu. Najis ni bukan satu jenis saja. Ada najis yang kita nampak macam yang keluar daripada perut kita, itu najis juga kan. Perut binatang semua najis. Tapi najis anjing dia panggil najis kan. Dia ada benda-benda yang bersifat rohani ataupun i'tiqadi ataupun ubudiyah, akidah. Dia dianggap najis kalau kita syirik dengan Allah SWT. Waliyahzubillah. InsyaAllah kita akan bincang bagaimana yang Allah SWT sebut di dalam ayat 28 dan seterusnya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ansur Islam wal muslimin.